10.4 Keunikan masyarakat Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Pertama, kita tinjau keseluruhannya suku kaum Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah telah dikenali mempunyai kepelbagaian etnik suku kaum yang pelbagai, dan juga kekadarnya kita suka untuk mengingat dan juga mengenali mereka. Contohnya, masyarakat suku kaum di Sabah terdiri daripada kaum Iban, Melayu, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, Bisayak, Bukitan, Dusun, Kedayan, Lahanan, Sebop, Sekapan, Siping, Tagal, Tanjung, Kit, Kajang, Kejaman, Lisum dan juga Lugat. Manakala di Sabah, Kadazan Dusun, Muruk, Bajau, Sama, Suluk, Orang Sungai, Balabak, Molbok, Iranum, Lundayih, Tagaas, Binadan, Bisayak, Bulungan, Idahan, Kadayan, Berunai, Kokos, Rungus dan juga Tatana. Taburan penempatan kumpulan etnik besar mengikut kawasan di Sarawak. Perhatikan ada 3 pecahan, iaitu penempatan, kumpulan etnik dan juga kawasan ataupun daerah yang didiami oleh suku kaum di Sarawak. Pertama, kita lihat pesisiran pantai yang didiami oleh orang Melayu dan juga orang Melanau. Kawasan mereka adalah Kuching, Simanggang, Sibu, Mukah, Oya dan Tanjung Datu. Juga di lembah utara Rajang, Mukah dan Bintulu. Manakala taburan penempatan di lembah sungai terdiri daripada ataupun dihuni oleh orang Iban, Bidayuh dan juga Kenyah. Mereka membuat penempatan di Sungai Saribas, Sungai Sekerang, Sungai Batan Lupa dan Sungai Rajang. Juga terdapat di Singgai, Saadun, Sungai Kayan. Manakala orang Kenyah, Batan Baram, Ulu Batang, Rajang dan juga Balai. Kawasan pedalaman pula dihuni oleh kaum Kelabit, Penan dan Murut. Mereka mendiami lembah Sungai Terusan dan juga Sungai Baran. Manakala orang Penan, kawasan hutan Baram, Sungai Rajang dan juga kaum Murut mendiami kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan juga kawasan Sungai Terusan dan juga Limbang. Ini menunjukkan lokasi pertempatan yang terdiri daripada lembah pantai atau pesisiran pantai, lembah sungai dan juga pedalaman. Sekarang kita tinjau kaum yang ada di Sarawak beserta dengan foto kaum yang terbabit. Pertama, kita tengok orang Iban berasal dari Sungai Kapuas. Mereka berhijrah dan mula tinggal menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupar. Pelajar perlu ingat, kaum Iban ini juga wujud di Kalimantan, Indonesia. Bagaimanapun mereka lebih dikenali sebagai orang Dayak. Manakala orang Melayu, gambarnya, kehadiran orang Melayu bermula dengan kemunculan kerajaan awal di Sarawak seawal abad yang ke-6. Mereka menetap di semua bahagian Sarawak, termasuk di pedalaman seperti Belaga, Baram dan juga Sekerang. Orang Bidayuh pula, pelajar boleh tengok pakaian tradisional mereka berasal dari Sungkung, Kalimantan. Mereka berhijrah ke selatan Sarawak. Ada kisahnya bagaimana mereka berhijrah.
kerana mereka tidak mahu berada di bawah pemerintahan Belanda. Manakala orang Melanau yang hampir dengan kehidupan dan cara orang-orang Melayu mendiami kawasan pinggir pantai dan juga tengah Sarawak. Orang Ulu terdiri daripada pelbagai kaum yang mendiami kawasan pedalaman Sarawak. Kaum orang Ulu adalah seperti kaum Kayan, kaum Kenyah, kaum Kelabit, kaum Penan dan juga kaum Punan. Kaum Kayan dan Kenyah berasal dari Sungai Kayan dan berhijrah ke kawasan hulu Sungai Rajang, Balui, Baram dan juga hulu Kemenang. Raja boleh tengok cara pemakaian orang-orang tua dan juga gadis-gadis. Sekarang kita tinjau taburan penempatan kumpulan etnik besar mengikut kawasan di Sabah. Seperti di Sarawak, kita bahagikan kepada 3 demografi, iaitu penempatan kumpulan etnik dan juga kawasan penempatan. Kawasan pesisir pantai, orang Melayu Brunei tinggal di pantai barat Papar, Kimanis dan juga Sipitang. Manakala orang Bajau menetap di pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud, Papar, Sempurna dan juga Tuaran. Bagi kaum Sulut pula, mereka menetap di pantai timur Sabah seperti di Sandakan, Sempurna, Lahad Datu, Tawau dan Kudat. Kawasan lembah sungai pula didiami oleh Kadazan Dusun dan mereka menetap di pantai barat dan pedalaman, contohnya di Penampang, Tambunan, Ranau, Papar dan juga Kudat. Kawasan lembah sungai ini juga didiami oleh satu suku kaum lagi yang tak terdapat di sini, iaitu orang sungai. Orang sungai mendiami kawasan timur Sabah seperti di Sungai Segaliut, Sungai Segama dan kawasan pertempatan mereka yang banyak adalah tertumpu di Sungai Kinabatangan. Penempatan pedalaman pula dihuni oleh kaum Murut dan pertempatan mereka adalah Tenong, Pensiangan, Keningau dan Rundum. Kaum Murut ini ada sebahagiannya berhijrah ke wilayah Indonesia kerana tidak tahan dengan layanan kejam oleh SBUB ke atas kaum mereka. Peta menunjukkan lokasi pertempatan. Yang berwarna merah adalah pinggir pantai. Yang berwarna pink adalah lembah sungai. Manakala di kawasan pedalaman adalah berwarna kuning. Seterusnya kita tengok masyarakat yang ada di Sabah. Pertama, Kadazan Dusun. Kadazan Dusun mendiami kawasan seperti Penampang, Papar, Tuaran, Tambunan, Ranau. Nama dusun yang bermaksud petani di kawasan pedalaman diberi nama oleh orang Brunei. Bajau sama. Dua pendapat tentang asal-usul orang Bajau. Pertama daripada Zamboanga ataupun dulu nama asalnya Sambuangan dan kemudian dari Johor. Mereka menetap di kawasan pantai timur dan pantai barat Sabah. Keunikan mereka adalah budaya mereka menunggang kuda yang dihiasi dengan begitu cantik sekali. Kaum Murut tinggal di kawasan Tenong hingga Kalabakan. Nama Murut bererti bukit ataupun orang dari pedalaman pergunungan yang terpencil.
Terpencil itu maksudnya asalnya sukar dihubungi oleh masyarakat dan diberikan namanya oleh orang Melayu Brunei. Suluk berasal dari Kepulauan Sulu menetap di pantai timur Sabah. Pelajar boleh tengok pakaian tradisional mereka bagaimana. Orang sungai tinggal di Sungai Kinabatangan, Sungai Sugut, Sungai Paitan, Sungai Labuk dan juga Sungai Sagama. Penempatan terbesar orang sungai adalah di Sungai Kinabatangan. Kepentingan sungai kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Kita tahu sejak daripada awal kita belajar di tingkatan 1, kemunculan tamadun mesti berkaitan dengan sungai. Kerana pada zaman dahulu, sungai merupakan jalan perhubungan yang terpenting bagi masyarakat, sama ada perhubungan sosial ataupun melalui hubungan perniagaan dan perdagangan. Pertama, kegunaan sungai adalah kegunaan harian, iaitu mendapatkan bekalan air untuk minum, mandi dan membasuh pakaian ataupun peralatan memasak seperti pinggan, mangkuk, gelas, cawan dan sebagainya. Kegiatan rekreasi. Sungai dijadikan tempat kegiatan rekreasi seperti pertandingan perahu berhias dan pesta air seperti regata lepa-lepa oleh kaum Baja Sama di Sempurna Sabah. Kegunaan yang ketiga kepentingan sungai adalah pengangkutan. Sampan dan bot merupakan pengangkutan utama untuk membawa penumpang dan barang melalui sungai. Keempat, dijadikan kawasan pertempatan, dikenali sebagai kampung sungai, rumah didirikan di dalam sungai dan pinggir pantai. Situasi ini masih ada dan wujud di Sarawak dan Sabah, bagaimanapun di Semenanjung Malaysia, kita jarang-jarang dapat melihatnya. Kelima, sungai sebagai sumber rezeki. Sungai memberi rezeki kepada penduduk, terutama ikan, sebagai sumber makanan protein utama penduduk. Keenam, perdagangan. Penduduk menggunakan sungai sebagai jalan perhubungan untuk kegiatan perniagaan seperti jual beli dan perdagangan barangan antara wilayah-wilayah serta di kawasan negara lain sejak zaman berzaman. Untuk makluman pelajar, fungsi sungai kepada masyarakat Sarawak dan Sabah ini merupakan soalan yang popular dan cikgu harap pelajar sentiasa mengingati fungsi sungai kepada masyarakat Sabah dan Sarawak dan sering ditanya dalam soalan peperiksaan.